Stadium Tunku Abdul Rahman di Paroi pada malam ini menjadi saksi untuk quarter final suku akhir yang pertama. Negeri Sembilan dan Perlis adalah antara dua daripada 8 pasukan yang berjaya melangkah ke peringkat kalah mati ini. Ya, perlawanan ini memang cukup, saya rasa cukup penting bagi kesemua pasukan, kerana inilah yang dikatakan final. Final untuk menuju ke final yang lebih besar. Kerana setiap game kalah mati ini is a final. Tidak ada apa lagi. Mereka harus memberi segala-galanya dan kita tidak harus fikir apa yang akan datang. Fikir game malam ni. Inilah yang akan menentukan perjalanan seterusnya. Barisan pemain untuk kedua pasukan yang dapat anda perhatikan. Kerana kali ini kalau sebelum ini Tengku Kayum main, Ching Hong Ai akan duduk di tepi. Tapi tidak untuk malam ini, kerana kedua-duanya diturunkan dalam kesebelasan utama. Suardi Albi akan menjadi benteng terakhir untuk Perlis. Ahmad Fakri Sarani, ini adalah pemain dan juga penyerang kebangsaan yang hari ini akan beraksi sendirian di bahagian hadapan dengan ketiadaan Ahmad Aminuddin. Saya memang nak saksikan kehebatan Ahmad Aminuddin ini. Sepak bola dilakukan oleh pasukan pelawat terlebih dahulu, kerana di barisan hadapan Ahmad Fakri ketika ini nampak seolah-olah bergandingan dengan Hazrul Mustafa. Syukur Adan di bahagian bawah, Rizal Zamri di bahagian tengah, Nurizam Salaman seorang diri di bahagian hadapan, tetapi di belakangnya ada dua orang tenaga yang cukup berpengalaman, Rizal dan juga Idris Karim sendiri. Ahmad Fakri dengan Rizal Zamri Yahya yang akhirnya yang mendapat sepakan percuma adalah pasukan Perlis. Fauzinan menjadi center back pada malam ini. Mendatar, tendangan yang dilakukan oleh Hazrul Mustafa dikeluarkan oleh Syukur Adan. Ching Hong Ai, Halim Zainal mencari Nurizam Salaman, tapi Fauzinan memotong pintas taran ke dalam Perlis. Wan Jamak dan juga Sarah Zainuddin selaku pembantu. Ini gerakan dan juga asakan yang pertama dari pasukan tuan rumah ni ke kubu pasukan Perlis. Kunalan, lembatan kaki kiri dari Kunalan. Ketiadaan Syahurin juga saya lihat di sini memang akan memberikan impak lah kepada pasukan Negeri Sembilan di bahagian tengah. Kerana Syahurin biarpun dia bukan top striker, tapi dia juga bijak menghidup peluang di hadapan pintu gol. Syukur cari Idris Karim. Idris dalam perlawanan Piala Malaysia ni kita dapat lihat beliau telah menunjukkan satu mutu peningkatan dalam persembahannya, dan walaupun sebagai seorang pemain lama, semangatnya untuk berjuang demi kejayaan bagi pasukannya, dirinya terus baik dan terus cemerlang. Lontaran ke dalam ataupun sepakan percuma yang diberikan. Sepakan percuma dengan asakan dari belakang dilakukan oleh Syukur Adan sebentar tadi. Ada 4 pemain sekarang ini. Fakri Sarani akhirnya masuk dalam kotak penalti. Siapa yang akan membayangi dan juga menjaga beliau? Kerana sepakan ini perlu dihantar betul-betul di hadapan pintu gol. Terlalu kuat. Sepakan yang dilakukan oleh Hazrul. Sekali lagi mereka mengasak di bahagian Khairul Anwar. Hazrul Mustafa, Fakri Sarani, dia ke belakang sedikit, dia tak tunggu di depan untuk mengutip bola, tapi sekarang dia hilang. Ching Hong Ai, Kayum sudah berlari di sebelah kiri. Dia hilang bola, tak kejar balik. Mengharapkan barisan pertahanan yang buat kerja. Sepatutnya dia terus mengikuti Idris yang merampas bola daripada kakinya tadi. Ching Hong Ai tidak offside. Cross ke belakang sedikit untuk Idris Karim. Miscue pula. Mungkin kaki kiri bukan kekuatan utama untuk Idris Karim. Kesilapan dari Fakri di kawasan lawan. Saya bersetuju, dia tak kejar balik. Sepatutnya tak kisahlah anda striker ataupun anda penyerang, pergi kejar balik.
Anda yang hilangkan bola kan? Dapatkan bola tadi. Ataupun menghalang gerakan lawan. Azrul di sebelah kanan lebih pantas untuk mengatasi Tengku Kayum. Masuk dalam kotak penalti. Juga tindakan berani dari Azrul. Bekas pemain sayap Pulau Pinang ini. Ya, saya dapat lihat betapa pantasnya beliau berlari meninggalkan Tengku Kayum. Namun begitu, kita jangan lupa hantaran yang diberikan kepada beliau tadi memang cukup tepat. Joko penyokong Negeri Sembilan bersedia. Pemain-pemain begitu juga. Oh! Ching Hong Aik yang berada di far post. Rizal, tendangan anda memang cukup cantik. Ini dia. Ching Hong Aik yang sudah berada di hadapan. Kita lihat sekali lagi. Dia pun tak dikawal dan kemudiannya. Saya, kalau dia flying heading tadi, saya rasa memang sesuatu yang menarik akan berlaku. Ya, Rizal dah lama tak pegang bola. Begitu juga yang Idris Karim. Dia terpaksa ke bawah sedikit. Syukur juga banyak. Dan saya rasa syukur permainan dia nampaknya lebih menyerlah kini kerana adanya Zakuan. Ching Hong Aik dengan Azmizi. Hantaran ke dalam. Nozam Salaman. Free header. Satu peluang yang terbuka luas. Dia sendiri tidak sangka saya rasa bola itu datang dengan begitu senang ya kepadanya. Betul. Tidak ada tekanan. Dan kita lihat bagaimana Halim Zainal berjaya menguis ataupun melakukan hantaran yang cukup baik. Syukur ketika bermain dengan Selangor memang suka untuk menjadikan gol di near post. Kali ini dari Rizal Zamri ditumbuk keluar oleh Suhari Albi. Kunalan. Advantage diberikan kepada kedua pemain. Oi! Kemana dia nak melakukan clearance? Syazwan, saya tak faham macam mana dia boleh miss kick sampai macam itu. Dia tendang kejam mata ataupun dia main selamatkan bola tu daripada kawasan bahaya, dihantarnya ke tengah-tengah pintu gol sendiri. Kawasan bahaya tak apa, jangan selamatkan Negeri Sembilan. Itu dia, perhatikan antara Fauzina dan juga Nurizam Salaman tolak menolak berlaku. Syukur ada dalam kotak penalti di mana Aidil di bawah dikeluarkan oleh Syazwan sendiri. Kembali kepada Ching Hong Aik. Mudah. Itu dia kadang-kadang pemain hanya sedikit saja kerja itu. Syauren. Luar untuk Syauren. Cantik. Sekali lagi dia terhadir. Dia tak cergas 100%, tapi dia memang tahu dia akan diturunkan. Tapi dia tak sangka dia akan turunkan lebih awal. Ya. Kita dapat lihat daripada sini Yunus Alif mengarahkan pemain-pemainnya steady kerana beliau nampaknya sedar tekanan demi tekanan dan asakan berterusan yang telah dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Hantaran-hantaran pendek yang cukup berani dilakukan oleh pemain-pemain Perlis. Akhirnya mereka kehilangan bola dengan lontaran ke dalam untuk Negeri Sembilan. Kunalan di bahagian tengah. Sepakan percuma. Lagi dekat dengan pintu gol. Satu lagi situasi di akhir minit yang cukup bahaya. Di sini Ching Hong Aik boleh ambil peranan menggunakan kaki kiri, ataupun kalau mereka nak cerita panjang sedikit, hantar bola ke bahagian tengah. Tambahan masa 2 minit. Dua pemain membuat benteng. Insiden dan juga set pieces seperti ini sebenarnya paling penting ada ketika latihan. Macam mana nak gunakan? Syauren. Itu singkat. Mereka tak berhati-hati ya. Sayang. Peluang dah dekat dengan pintu gol, tapi tak dapat menggunakan kesempatan tersebut. Saya rasa satu tendangan kuat betul-betul ke arah Pintu gol.
kumpulan ramai pemain tu. Kalau kena 50-50. sikit, Ya. Satu, saya rasa lah itu adalah lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh Syahrin tadi. Syahrin tadi. Okey, Terengganu dapat menyamakan kedudukan di kuarter Terengganu setakat ini 1-1 ceritanya. Juga menuju ke minit-minit akhir separuh masa yang pertama di sana. Idris di bahagian bawah belum efektif lagi. Seperti beliau berada di depan. Fakri. Pai Subri membuka permainan. Gunalan. Rizal Zamri. Paksa perlahankan permainan. Tetapi saya rasa mereka akan terlepas peluang lah kalau mereka tak gunakan kesempatan ini. Aidil. Fakri. Mungkin juga Fakri tahu sukar untuk mengatasi Aidil, jadi dia terpaksa ke bawah sikit. Dua-dua pemain dalam skuad kebangsaan. Dah tahu kelebihan masing-masing dan juga kekurangan. Idris membuka permainan. Tengku Kayum. Dan muda. Siapa kat sebelah sana? Syukur Adan. Dah semua tempat dia pergi. Itulah berakhirnya separuh masa yang pertama di antara kedua-dua pasukan ini yang menyaksikan tanpa sebarang jaringan dengan permainan seimbang perlawanan bola sepak peringkat suku akhir. Biarpun yang resah adalah jurulatih masing-masing. Kita bersambung dengan babak yang kedua. Dan Perlawanan di tentunya antara Negeri Sembilan dengan Perlis Halim Zainal, Rizal Zamri Yahya. Negeri Sembilan berharap bahawa mereka turun dengan semangat yang lebih berkobar-kobar lagi untuk memastikan bahawa kemenangan di tempat sendiri pada malam ini akan tercapai. ya, mereka telah menunjukkan satu penguasaan yang tinggi dalam separuh masa pertama tadi, dan diharap ini dapat diteruskan kerana cukup rugi sekiranya bermain di tempat sendiri tidak dapat mencatatkan satu keputusan yang cukup positif untuk dibekalkan nanti ketika bertandang ke Perlis. Namun begitu, Perlis pada awal-awal minit kita dapat lihat mereka berjaya menunjukkan satu penguasaan yang cukup baik, tetapi belum lagi berjaya mencipta beberapa peluang yang boleh dikatakan cukup baik untuk mereka menjaringkan gol. Dalam pada itu di seberang sana ada pemain yang mengalami kecederaan, Rizal Zamri Yahya. Dia inilah antara pemain yang memang kebal dari segi kecederaan. Ya, memang betul jarang kita dengar dia cedera Tak minta tangkal dia nanti. Tangkal lah. Dia kalau fit tu Dia pun fit itu je, itu tangkal dia fit. kalau dia fit bermakna kecederaan ringan pun dia tak akan terasa sangat. Itu untuk guru saya ajar. Inilah. Jauh yang dilakukan oleh Sani Anwar Kamsani, hanya sekali saja diuji Syahrin bersama. Syahrin half chance berani cepat diambil ininya. Percaturan Wan Jamak menggunakan dua orang pemain di posisi back kiri tersebut, Tengku Kayum dan juga Ching Hong Aik. Belum menampakkan hasil setakat ini. Syazwan, tampanan kurang kemas. Nah, saya dah cakap tadi macam mana dia menampan bola kerana nak gunakan tapak kaki. Ya, betul lah. Fakri. Lepas Fakri, advantage dari pengadil antara Fakri dengan Kunalan. Akhirnya Kunalan berjaya mendapatkan sepakan gol untuk pasukan. Nak kata style baru pun tak juga. Tak boleh pakai tapak kaki ni. Kalau kita nak trap bola lain cerita ni. Kalau nak buat tampanan, Trap bola pun kadang-kadang tak trap sebenarnya. Trap tu maksudnya trap ke depan dengan bola kan, untuk kita melakukan tindakan susulan. Tapi kalau nak mematikan bola memang susah. Ke belakang bijak dari Aidil.
Lahan gitu sekian. Pasti selepas ini ya, Wan Jamak terutamanya akan desperate untuk mencari pemain yang mampu mengubah suasana. Ya. Dia akan turunkan, okey, saya bagi peluang kepada kamu 20 minit terakhir ini, tolonglah carikan gol, cari kemenangan untuk pasukan kita. Mungkin itu yang bakal berlaku. Oh, cantik. Keren. Luan. Baru saja dia nak cakap. Tindakan bijak yang dilakukan oleh di bahagian tengah. Boleh saya katakan memang si Hamir ni mempunyai gandungan yang cukup baik dengan Syahirain. Dua kali yang kita dapat lihat. Dia dapat melepaskan Ya. diri, melepaskan bola kepada Syahrin. Ya, dua kali. Di separuh masa pertama tadi, tendangan pertama yang dilakukan oleh Syahirain. Kita lihat sekali lagi. Ya. Sebatang hantaran ke dalam yang dilakukan oleh Halim Zainal tadi. Kerana benar-benar memerangkap Satu. Syariman. Hantaran bijak. Ya. Hantaran ni cantik. Pelajuan bola tepat dengan larian yang dilakukan oleh Syahrin. Minit yang ke-52 tadi jaringan yang dilakukan, iaitu gol pendahuluan yang dihasilkan oleh Syahrin Abu Samah. Ini adalah gol yang kedua bagi dirinya dalam saingan Piala Malaysia. Kali ini Perlis pula melakukan serangan. Faiz Sobri dengan kaki kiri. Syukur Adan memarahi barisan hadapan. Relax saja orang lama. Dia boleh back kiri di tengah-tengah orang ramai itu. Syukur Adan tadi. Halim Zainal sekali lagi. Syahurin. Ashraf Japri. Tukar aturan hantaran yang dilakukan. Idris Karim offside. Idris hari ini dia dah dua kali offside. Dua kali curi ayam. Kata-kata orang lama. Curi ayam. Kalau cakap cuy orang lagi faham. Kalau cakap offside tu dia kurang sikit. Macam mana lah? Ya. Sedang mengatasi Pahang 1-0. Oh. Kemudiannya Kedah sedang mengatasi Terengganu 2-1 di Kuala Terengganu. Wah, satu laluan yang selesa. Oh, itu dia kesilapan. Salah faham. Syariman lepas atau tidak? Ashraf Al-Jafri terpaksa dibantu oleh Fauzinan. Ya, kesilapan yang saya rasa tidak patut ya dilakukan oleh pertahanan Perlis tadi. Cukup bahaya. Wojo Ashraf tidak mengambil kesempatan itu dengan cukup baik. Syukur Adan sekali lagi naik ke atas. Halim Zainal. Syukur terus melakukan larian. Idris Karim untuk Syukur. Syukur mencari ruang. Dia nak buat macam Azmi Muslim tempoh hari. Ya, benar. Cantik sangat Azmi itu. Ya, nak. Dengan mudah. Hantaran tidak tepat dirampas semula. Ataupun dapat kepada lawan. Tak payah rampas. Ya, membuka permainan. Kunalan. Hilang tumpuan dia. Sebab dia tak bijak bola lah. Macam awak cakap. Tampanan. Tak boleh, jangan bijak bola. Serius. Tak betul. Betul. Saya cukup setuju dengan cakap Zainal tadi. Tampanan mijak bola ni melambatkan gerakan. Faiz Sobri, Amar Rohidan, lagi hantaran ke tengahnya dua kali berturut-turut selapan yang dilakukan. Azrul Ahmad, Ya. Hantar Syazwan. Azrul. Faiz sudah pun meminta bola, tapi tolakan lambat yang dilakukan. Tolakan jauh daripada kaki rakannya. Halim. Faiz tidak dikawal tadi lah. Dalam berhati-hati supaya Halim Zainal tidak offside. Offside. Sikit saja. Dia sebenarnya dah teragak-agak. Dia nak tolak ataupun dia nak pegang lagi. Nak tolak ataupun nak pegang lagi. Nah, kalau awak tengok, saya tengok gerakan dia tadi ya. Daripada sebelah kanan dia bergerak. Saya rasa 4 kali movement. Idris Karim.
Hilang juga sedikit latihan Idris Karim. Hati-hati dia sekat Jangan kuning lupa tadi. dia ada kad kuning. Lagi kepada Badrul Azam juga, orang yang sama. Selapan dari Idris tadi. Akhirnya tackle yang nampak. Turun bertahan terlebih dahulu. Ini dia penjaring gol. Pemain yang dimasukkan di lewat separuh masa yang pertama tadi. Terus dapat menghasilkan jaringan. Peluang. Gunawan! Cantik perlubaannya. Serong pula. Tak tepat kesasaran. Sedikit saja nak. Sedikit Sedikit saja saja lagi. untuk sampai ke sasaran. Dia ni datang dari mana sebenarnya? Dia daripada Dari tengah ni tadi. mula-mula Saya lihat, memang tak nampak ya. Dia telah membaca hantaran. Dan Kalau kita- dapat lihat daripada awal lagi ya. Yap. Bagaimana tiba-tiba saja AS Kunalan datang untuk sama-sama terbabit dalam serangan ini. Satu outside foot effort yang dilakukan. Sikit saja lagi. Ashraf Jeffrey. Sekejap ya. Kita tunggu serangan ni Ya. dari Ashraf. Jauh hantaran. Halim. Oh, Offside. offside. Yang offside tu mungkin boleh jadi pemain terbaik lah. Ya, saya daripada tadi saya rasa memang bagi saya lah. Sekejap. Offside. Ataupun sikit saja sebenarnya. Halim Zainal. Taran cuba bermain di bahagian tengah. Nah, separuh masa kedua kita tak nampak Polis Menyerang menyerang dan juga Betul. peluang untuk menjaringkan gol tak ada langsung. Dan penjaga gol Negeri Sembilan Sani Anwar tidak dicabar Dicuba. langsung. Tamat permainan, begitulah ceritanya. Jaringan tipis inilah yang bakal menjadi bekalan untuk 90 minit yang akan datang. Bakal berlangsung pada 16 hari bulan Oktober ini nanti. Bagi Perlis pula, mereka akan cuba menggunakan kesempatan di gelanggang sendiri di Stadium Utama Negeri bagi mengecewakan pasukan Negeri Sembilan yang turun selaku juara bertahan ini.